Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-37. Masya Allah. Salam Zulhijjah buat korang semua dan saya pasti korang dan kita semualah sebenarnya mesti tengah kejar-kejar fadilat-fadilat untuk bulan Zulhijjah. Dan selamat yelah bermujahadah lah insyaAllah. Dan walaupun hari ni beberapa perkataan Zulhijjah dah saya sebut kan, tapi saya bukan nak bawa tajuk hacks pasal Zulhijjah ni, saya nak bawa tajuk yang lain. But before that, saya nak ajak korang berkenalan dengan kita punya speaker, iaitu Kak Mai. Kak Mai, cuba kenalkan diri. Okay, hai Hanifah. Tentera-tentera Kak, hai Kak. Hai, minta maaf background dia banyak sikit kan. Okey je Kak. Hai, saya Dr. Maisarah daripada Bangi, duduk di Bangi dan saya merupakan founder kepada NGO Green Waste Selangor. Okey, kalau macam akak dah sebut sendiri kan tentang Green Waste Selangor, mungkin akak boleh cerita sebenarnya Green Waste ni buat apa Kak? Okay, so Green Waste ni nama Melayu dia adalah Pertubuhan Sisir Hijau Selangor atau kita boleh kenali sebagai GWS lah. Dia memang target untuk mendidik masyarakat, komiti penduduk, komiti sekolah kan, universiti untuk menguruskan sampah. So kita ada banyak projek lah. Antara projek utama kita panggil Green Pen Recycle, hijaukan kuali. Okay? Green School, sekolah hijau. Kita ada juga Green Community, green lah, kita greenkan semua kan. Lepas tu kita ada lagi Green Aid, untuk PKP ni kita ada Green Aid for you. So Green Aid, maknanya bantuan hijau, semua dihijaukan lah kan, begitulah. Apa yang hijau ni Kak sebenarnya kalau dari segi macam Green School, Green Aid, mungkin Kak boleh cerita sikit? Tak boleh bayangkan kalau dari segi bantuan tu jadi hijau jadi macam mana? Okay. Dia nak hijau ni sebab kita nak sinonimkan dia dengan alam sekitar. So kalau macam mana kita nak jaga alam sekitar ni, kita kena uruskan sampah tu dengan baik. Sampah ni kalau dia buang, dia bersepah kan. Kenapa kalau diuruskan dengan baik, dia akan boleh mendatangkan hasil kan. Jadi kalau Green Aid ni pula dari segi kita bagi bantuan, tapi macam mana kita menguruskan sampah-sampah dan bantuan yang contoh kita beli banyak benda yang menggunakan dia packing dalam plastik, kita repack jadi plastik besar tu apa yang kita buat? Selalunya orang terus buang kan. Tapi macam ni kita nak jaga, nak uruskan sampah-sampah ni. So itu termasuk dalam Green Aid lah. I see. Saya rasa macam tertarik sebabnya dekat setiap bandar tu of course lah ada orang yang bertanggungjawab lah untuk menguruskan segala sampah ni. Yet akak dan tim still menubuhkan satu pertubuhan dan rasa bertanggungjawab untuk menghijaukan semua benda kan. Why? Apa benda menyebabkan rasa terpanggil lah untuk sampai tubuhkan satu pertubuhan. Padahal akak sendiri ada je kerja kan. Tim akak pun ada kerja-kerja lain nak buat tapi still nak buat benda-benda ni. Sebabnya kita selalu fikir sampah ni bila kita angkut bawa keluar daripada rumah kita, okey, itu bukan masalah kita, dah ada orang uruskan. Macam Hanifah kata kan, dah ada orang uruskan dah ni, sampah ni dia dah angkut dan sebagainya. Tapi sebenarnya sampah ni dia terhasil daripada dalam rumah. So siapa yang nak bagi tahu orang dalam rumah ni macam mana nak uruskan sampah. Jadi itu yang kita terpanggil untuk buat NGO ni supaya kita boleh didik komiti macam mana nak urus sampah kan. Kalau saya sendiri, saya memang peminat sampah lah daripada kecil kan. Suka tengok sampah. Sampah ni, boleh bayangkan sampah ni kalau jadi duit, ya Allah banyak je kan. Kan. Sampah ni kalau ditukarkan jadi benda lain ni macam best kan. Tapi apa, itu so daripada kecil minat saya memang sampah lah. So semua projek saya kebanyakan waktu belajar pun pasal sampah kan. So memang pencinta sampah lah. Saya rasa macam unik. Sebelum ni saya ada lalu kat Facebook, dia cakap hidup dia banyak dengan benda-benda berkaitan dengan najis. Hari ni saya jumpa orang yang dia kata hidup dia suka sampah. Menarik tak sangka manusia ni sangat menarik. Tapi kan saya suka bila Kak Mai kata sampah ni perlu diurus bermula daripada rumah. And betul lah, maksudnya selalunya kita bayangkan ada orang uruskan sampah kita, tapi sebenarnya sampah tu dia perlu diurus awal mula daripada rumah. Dan tadi Kak Mai sendiri sebut kan, kalau lah sampah tu boleh tukar jadi duit kan. As for macam saya sendiri, saya sangatlah suka tengok semua benda tu dengan daripada perspektif duit. Tak tahu sebab saya orang bidang duit tu kan. Saya macam boleh faham lah akak kan. So saya ternampak satu tagline yang Green Waste selalu guna, tukar sampah jadi duit kan, hashtag dia. Mungkin Kak boleh cerita apa initial idea sebenarnya tukar sampah jadi duit ni? Macam mana sampah boleh jadi duit Kakak?
Sampah belajar duit kan sebab waktu belajar dulu selalu tengok projek-projek macam mana nak utilize waste. Macam mana kita nak gunakan waste ni jadi produk lain. Jadi bila habis belajar tu selalu fikir macam mana sampah ni boleh diurus, kalau kita buat something dia mesti boleh bertukar jadi benda yang lebih baik. So bila kita belajar daripada negara lain dan sebagainya, kita tengok sampah ni kalau kita uruskan dia tak jadi sampah tapi dia boleh jadi duit. Duit jana pendapatan. So apa yang Green Waste nak bawa adalah kita nak komuniti kita, masyarakat kita ni uruskan sampah. Bila dia uruskan sampah, dia sampah tu tak jadi sampah tapi dia boleh jadi sama ada produk baru ataupun dia boleh jana duit kan. So idea dia bila awal-awal tu balik kita recycle kan. Sebab dulu saya belajar di New Zealand, kita memang kena asingkan sampah, lepas tu kena hantar recycle dan sebagainya. So bila balik tu kita recycle. So bila hantar sampah-sampah ni ke tempat pusat recycle kan, contoh macam paper, minyak masak dan sebagainya, kita tu bila kita hantar sampah ni kita dapat duit. Orang dia suka buat apa? Dia suka buat kebajikan. Tapi macam mana nak buat kebajikan kalau tak ada duit? Jadi bila kita hantar sampah kita dapat duit. Duit tu mungkin nilai dia tak sebanyak mana pun, tapi kalau kita boleh kumpulkan sampah-sampah ni dapat duit dan kita boleh convert kepada kebajikan, itu adalah satu benda yang macam kita tak perlu keluar duit pun tapi kita boleh bagi sampah je. Jadi itulah initial ideanya. Kita datang dengan idea kita nak buat kebajikan. Macam mana kita nak kurangkan penggunaan duit tu adalah dengan cara menguruskan sampah dengan baik melalui recycle. So daripada recycle tu kita akan dapat duit. So dalam banyak-banyak benda yang kita buat tu kita tengok recycle minyak masak ni paling best lah. 1 liter boleh dapat RM1.20 kan. Kalau yang baru RM2 Kak, kita ada baca kat grup. Dia boleh sampai RM2, RM2.50 kan. Sekarang minyak masak mahal kan. Tapi kalau kita macam recycle paper apa semua ni mungkin macam berat sikit lah. Dah 1 kereta penuh baru dapat RM6 kan. Jadi idea dia tu macam tu. So that's why kita datang dengan idea orang Malaysia dia banyak guna minyak masak. And then apa yang kita buat adalah minyak masak ni kalau recycle boleh jana duit, dapat duit, ataupun you boleh bagi untuk kita buat kebajikan. Itu satu benda yang directly lah yang kita nampak kan, minyak masak yang kita guna, kita kumpul bertong-tong kan. Saya sampai macam terkejut bila ada idea orang kata kan, hari ni saya nak panggil lori yang nak beli minyak masak terpakai. Tiba-tiba semua mak-mak kan suri rumah mengeluarkan minyak-minyak yang terkumpul. Saya tak tahu dia sorok kat mana. Tapi tiba-tiba macam wow, selama ni korang buat apa dengan minyak-minyak ni kan. Dia uruskan dengan cara dia simpan. Tapi sampai bila kita nak simpan kan? So rupanya dapat duit. Sampai ada orang siap post lagi kat grup komuniti Bandar Baru Bangi kan. Saya dapat sebanyak ni kan, almost RM100 sebab saya jual minyak masak terpakai. Dalam keadaan PKP lagi lah orang sangat perlukan duit. So semua orang pun start untuk monetize the sampah-sampah yang dalam rumah kan. Macam sebelum ni pun sebenarnya saya pun team dengan Kak Mai juga kan, Green Waste kan. So saya pernah buat juga recycle kan. Dan ramai orang dia macam kadang-kadang dia tak terfikir tahu benda yang ada sampah yang ada kat rumah dia tu dia boleh tukar jadi duit. Dan bila kita orang buat servis untuk hantar perlupusan Al-Quran pada waktu tu, dan dia orang sanggup nak hantar benda-benda selain daripada Al-Quran lah, saya ingat Kak Mai kan. So saya cakap benda ni kalau pun pergi hantar kat recycle pun dapat duit tau. Tak apa, saya malas nak fikir, faham tak? Tapi menarik lah. Sampai satu masa kita akan sangat rasa we have to monetize this. Macam tu lah kan. Dan antara tempat-tempat lah kan, biasanya akak buat benda-benda ni, macam mana akak jumpa kan pihak-pihak yang kita boleh panggil untuk monetizekan segala sampah kita ni akak? Pusat recycle kat Malaysia sangat banyak. Jadi kita kena pilih lah pusat recycle mana yang sebenarnya yang berdaftar dan sah. Maksudnya dia contohnya minyak masak tu tidak diguna untuk buat minyak balik dan dijual balik. Wow, kan? Itu satu kan. Ataupun dia tak proses sampah-sampah tu dalam keadaan dia sebenarnya adalah kilang haram. Jadi kita kena penting juga, sebab tu masyarakat perlu diberitahu juga kat mana tempat-tempat yang sepatutnya dihantar, apa kriteria dia kan yang diorang kena tengok kan. Dia bukan simply macam saya nak recycle, saya bagi je kat sampah je kan. Tak asal kan? Settle dapat duit lah. Asal settle dapat duit kan. So macam tadi Hanifah dia cakap kan, contohnya saya tak nak pun duit ni asalkan settle sampah kat rumah saya kan. Jadi itu antara awareness yang kita nak bagilah. Kalau kita rasa sampah ni kalau kita just buang semua dalam tong sampah, dia akan pergi ke landfill area, pusat pengurusan sampah kan. So
So penuh menimbun kan. So kalau dia tak nak benda tu, dia asingkan. Sekarang ni kita ada banyak option. Kalau Hanifah pernah tengok kan, ada tong hijau, tong kuning, tong pink. Pernah tengok tak tepi jalan? Orange. Orange. So macam-macam jenis tong kan. So itu adalah tempat-tempat yang kita boleh hantar. Kalau kita tak ada duit lah. Untuk dia ubah semua barang recycle ni jadi kepada kebajikan. Tapi kalau nak duit, of course boleh hantar ke pusat recycle. Kebanyakan di bawah SW Corp dan juga Jabatan Alam Sekitar pun sangat banyak lah sekarang ni. InsyaAllah senang je nak jumpa. Saya rasa tertarik bila Kak Mai kata kena tengok badan yang berdaftar dan ada kriteria-kriteria yang kita kena tengok lah. Tapi saya juga percaya Kak Mai, of course kadang-kadang tak semua orang pandai nak search benda ni kan. Dia search tapi dia tak tahu apa benda yang dia search. So mungkin Kak Mai boleh bagi satu brief kot kriteria yang kita boleh tengok kan. Kalau kita hantar ke satu tempat tu, kita boleh tanya dekat tempat recycle tu, lepas ni buat apa dengan benda ni kan. So kalau sebab takkan semua benda nak search kan, mungkin penat kan. Kalau tanya direct pun boleh. So bila kita tanya direct, mungkin orang tu akan terangkan, oh saya akan hantar ke mana ataupun saya akan reproduce balik benda ni dan sebagainya. So kita akan dapat jawapan direct lah. Yang mana saya rasa itu lebih mudah lah untuk kita tanya terus kan, daripada kita nak cari satu-satu kan. Betul, dan saya sukalah bila Kak Mai ingatkan tentang benda ni sebab kita punya tanggungjawab bukan sekadar guna lepas tu lupuskan habis macam tu je kan. Maksudnya dah buang ataupun macam tu, tapi the moment kita decide untuk uruskan sampah-sampah yang kita sendiri produce, kita juga kena bertanggungjawab dekat siapa kita nak uruskan sampah tu. Sebab memang real case ni memang ada orang yang gunakan minyak masak terpakai untuk dia proses balik jadikan minyak masak yang seolah nampak baru dan digunakan semula. Tak boleh bayangkan macam mana kita makan guna minyak masak terpakai tu kan. Lepas tu bukan minyak masak je. Kalau korang tahulah kan, kalau kita kerja kat pejabat ada printer tu kan. Kadang ada orang tanya nak jual tak cartridge yang dah kosong kan. Kita macam seronok sebab dapat duit kan. Kita selalu fikir seronok sebab dapat duit. Tapi jangan sampai situ je. Sampailah kan ada kawan saya lah yang selalu uruskan admin kan dekat office. Dia kata saya dah tak naklah hantar sebab saya terfikir entah saya risau kalau dia orang guna benda ni untuk macam produce cartridge tipu, faham tak? Macam seolah-olah nampak ori tapi sebenarnya dia tipu. Saya macam macam oh my god, macam saya tak pernah terfikir macam tu kan. So kat sini lah datang keperluan NGO lah macam yang Kak Mai punya team Green Waste untuk datangkan awareness. Kadang-kadang kita kata tak apalah, sepatutnya kerajaan lah yang kena buat awareness ataupun badan-badan yang siapa-siapa yang sepatutnya menjaga bandar ni lah. Tapi sebab kita tahu kita tak boleh tunggu benda tu datang baru sampai bila kan. Kalau benda tu tak ada, kita nak tunggu benda tu datang. Kalau kita tahu benda tu adalah keperluan sekarang, kena buat yang Kak Mai kan. So Kak Mai, soalan saya lagi untuk Kak Mai kan, dalam keadaan PKP ni, saya nampak lah tim Kak Mai dekat IG, kat mana-mana pun kan, media sosial masih teruskan dengan korang punya awareness kan, dengan aktiviti-aktiviti minyak masak jadi sabun, menarik lah. And then lepas tu korang meng-highlightkan lah tukar sampah jadi duit tu. Tapi the thing is, bila PKP, banyak badan-badan orang-orang yang kita selalu panggil untuk tukar sampah jadi duit tu tak beroperasi kan. Ke macam mana? Is it still applicable untuk tukar sampah jadi duit pada waktu PKP yang tengah menggila ni, yang tak tahu sampai bila ni, ada berapa bulan ni? Itulah. Sebenarnya macam ada beberapa apps yang dia akan datang bila kita panggil. So kalau nak contoh Trash for Cash kan, kita boleh ambil set time, masa dan ni untuk dia datang collect. So kalau kita rasa macam barang kita fikir sangat, mungkin kita boleh ajak kita punya kejiranan kan, buat sekalian kumpul, bagi tahu hari ni akan ada collection. So semua orang akan dapat bahagian masing-masing. So senang kan, mudah macam tu. Jadi sebenarnya waktu PKP ni lah paling banyak sampah dibuat daripada rumah kan. Kita order makanan, kalau kita ni rajin masak, banyaklah minyak masak kita kan. Banyak pun yang minyak masak. Ada saya tak. Kebanyakan GrabFood. Kalau GrabFood tu banyak pembungkus makanan dan sebagainya kan. Jadi banyak barang yang kita hasilkan daripada rumah. Jadi sebenarnya kalau kita asingkan dan uruskan boleh kan. Dan kita ada option untuk panggil mereka datang ke kawasan kita kalau kita tak boleh bergerak. PKP ni mungkin terhad kan, dan ada certain pusat recycle memang tak buka pun, especially during PKPD ni lah. Tapi tak ada masalah sebenarnya sebab kalau kita kumpul asingkan kan, dan kalau rasa macam tak boleh tahan lah, semak sangat kat rumah ni, paling kurang mungkin kita mungkin tak dapat duit dari segi tu, tapi kita mungkin boleh bantu orang lain untuk dapat duit.
Di mana kita asingkan sampah, letak tepi tong sampah, selalunya kolektor sampah tu dia akan ambil yang kita dah asingkan tu. Dan dia akan hantar recycle untuk diorang. So dapatlah duit untuk diorang kan walaupun kita tak dapat kan. But then itulah option yang kita ada lah. Selain daripada dapat duit, sebenarnya benda yang kita kena rasa penting tu uruskan sampah ni adalah nak jaga alam sekitar. Hanifah buang sampah hari ni, Hanifah buang minyak hari ni, dia tak jadi esok tu longkang tersumbat kan. Dia mungkin dalam 2 bulan kan. So efek dia tu tak nampak hari ni, dia nampak akan datang. Jadi kalaupun kita tak dapat duit tapi kita kena ada perasaan tanggungjawab tu, yang kita kena jaga alam sekitar kan. Bila Kak Mai cakap macam tu, saya macam terfikir kan, kadang-kadang kita jadi satu entiti masyarakat dan bila kita jalan nampak kan teruknya longkang ni kan, siapa lah yang tak bersihkan. Kita selalu mempersoalkan siapa lah yang tak bersihkan kan, tapi sebenarnya kita terlupa siapa lah yang buat benda tu daripada awal. Sebenarnya kita lah, dan itu yang pertama Kak Mai. Yang kedua, bila cakap pasal urus sampah ni, dia ada dua perkara lah yang saya nampak. Yang pertama, something yang kita dah purchase dan kita uruskan lah. Tapi yang kedua, apa yang menariknya kan, sebab ramai je pihak yang nak menghijaukan bumi ni. Contoh dari segi company sendiri kan, macam banyaklah company kita tengok kan, kalau nak beli straw pun dia akan tanya, you nak ke tak nak? Lepas tu dia akan cakap kalau you nak macam tolonglah greenkan bumi. So yang terbaru ni saya tengok dekat media sosial pun ada orang start cakap pasal apa, pengepit yang roti gardenia atau tak, yang plastik yang tulis berapa ringgit yang ada tu. So dia kata why not tukar benda yang plastik kecil 4 segi tu jadi dalam bentuk macam kertas lah, faham tak? Lepas tu kita macam menarik tak pernah terfikir. Maksudnya the moment seseorang tu kan ataupun kita start pandang semua benda daripada perspektif untuk menghijaukan bumi, there is always a way lah, insyaAllah kan. Tapi yelah, dia kena start somewhere lah insyaAllah. Jadi kan Kak Mai, untuk penghujung lah kepada Hacks hari ni, tukar sampah jadi duit, saya nak bagi Kak Mai 2 minit terakhir untuk serulah kepada semua penonton Hacks tentang tukar sampah jadi duit. Saya nak mengajak semua yang mendengar ni untuk kita start dengan 5R. 5R ni dia mesti start dengan refuse, reduce dan reuse. So 3 ni tidak menggunakan duit tapi dia memerlukan usaha. So ini akan bantu untuk mengurangkan sampah. Tapi kalau tak boleh juga benda tu dah siap, dah ada packaging dan sebagainya, kita kena datang kepada 2R yang terakhir tu, recycle ataupun recovery. So maknanya kita kena uruskan sampah tu untuk jadi supaya sampah tu tak makin banyak kan. Jadi macam mana tu dia bergantunglah kepada sampah yang kita hasilkan tu lah kan. Sampah e-waste ke, sampah fabrik ke, sampah UCO ke. Dan kita kena tahu bila kita uruskan sampah yang baik ni, sebenarnya memang kita boleh menjana duit ataupun yang selalu Greenways tekankan, jana duit tu dia bukan untuk diri kita, dan masa yang sama dia boleh juga jadi untuk kebajikan orang lain kan. So dia boleh jadi urus sampah tu memang tagline dia adalah tukar sampah jadi duit. Tapi duit tu dia dalam version boleh jadi duit kepada kita ataupun duit kepada individu lain kan. Di musim PKP ni mungkin ada orang yang sangat memerlukan kan, walaupun RM1, RM2 betul tak Hanifah kan? Kalau kita kerja pun 1 jam RM4 semua kan. Tapi kalau dan kita recycle minyak dan sebagainya tu, kita dapat RM4 tu kita sedekahkan, itu mungkin memberi impak yang lebih besar lah untuk membantu orang lain kan. So tukar sampah jadi duit ni, value dia bukan sekadar duit, tapi value dia tu lebih besar, jaga alam sekitar, boleh jana pendapatan dan bantu juga orang lain, insyaAllah. Dia jaga alam sekitar tu untuk diri kita juga, sebab kita yang hidup kan dekat alam ni. Lepas tu saya sukalah kan bila projek-projek Kak Mai ni. Okay, before that, sebelum terlupa, Kak Mai mungkin boleh share segala social media yang ada. Nanti kita akan sertakan kat bawah ni. Okay. Boleh like dan follow Facebook kita. Kita banyak di Facebook kita Greenways Selangor ataupun Instagram. Greenways Selangor juga di Instagram, dan kita baru buka TikTok. So Greenways Selangor. Ada TikTok. Ada TikTok lah kan. So kita cuba untuk target kita buat TikTok ni supaya orang muda ni dia dengar juga pasal macam mana nak urus sampah kan. Sebab dia lah generasi yang akan datang, yang akan duduk kat bumi ni kan. So macam mana dia nak urus sampah tu kan, penting. Dan saya percaya mesti ada juga yang nak join team Kak. So siapa yang nak join bolehlah pergi ke social media yang tadi kita orang dah share kan. Dan korang boleh terus DM, PM and whatsoever yang berkaitan.
Dan as for penutup, saya sajalah nak share satu projek yang saya pernah buat Kak Mai dengan satu saya punya office mate. Waktu tu nak raya, so kita fikir nak buat apa projek untuk raya. Instead of kita keluarkan duit kita sendiri untuk bagi kan pada orang yang memerlukan, so kita orang memang buat servis, buat iklan yang terbuka tapi ada duration penutup dia lah kan. Siapa yang nak recycle barang, kita datang ke rumah dia, kita kutip dan duit tu kita akan kumpul untuk bagi kepada family yang memerlukan untuk beli baju raya untuk anak-anak dia ataupun keperluan untuk raya lah. Dan memang dapat lah, saya tak sangka lah kan, ada dalam 2 rumah dengan barang-barang kat office dan barang rumah sendiri, dapatlah dalam 2 kereta kot, 2 kereta MPV macam tu. So kita dapatlah provide dekat RM200 macam tu lah waktu tu. Dan seronok sangat lah kakak tu share dia dapat beli baju raya untuk anak dia pada waktu tu. That's for kebajikan lah. Sekalipun kita rasa kita tak perlukan duit tu, tapi percayalah daripada duit yang kita jana akan ada sentiasa orang perlukan duit tu, insyaAllah kan. Dan menarik lah, daripada kita dump terus je sampah tu, baik kita buat something dan kita boleh jana duit daripada benda tu lah. Kalau terus ke pusat sampah, jadi macam susah sikit kalau tak terasing daripada awal kan kan. Okay, jadi siapa kata kan benda-benda yang hijau ni terus terasing daripada benda-benda yang perkara ibadah kan. Ini adalah satu perkara yang termasuk perkara ibadah dan teruslah mengejar fadilat bulan Zulhijjah. Dan insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Dan biasanya Kak Mai kat hujung-hujung Hacks ni kita akan ada buat hashtag. Hashtag kita apa Kak Mai minggu ni? Hashtag Hacks Hijau. Hacks Hijau. Bukan Kak Mai hijau Hacks hijau. So insyaAllah semoga Hacks memberi manfaat kepada korang semua. Dan kalau korang nak cadang apa-apa tajuk untuk kita keluarkan dalam Hacks, silakan buatlah komen dan sebagainya. Dan jangan lupa sebarkan kepada semua dan jangan lupa subscribe ke semua kita punya media sosial. Anda pun dah tahu ada Facebook, ada Spotify, ada Instagram, ada semua benda lah, Twitter dan sebagainya. Jadi jumpa lagi anda di episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mai dan tim Greenways. Selamat maju jaya. Bersama membina masyarakat.